Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, jilid kelima, muka surat 561 kita ni. Dalam bab muamalat, iaitu perbincangan jual beli yang diharamkan. Yang kita bincang ni jual beli ia ada unsur macam kata riba lah. Jual beli yang ada unsur riba. Pertama jual beli inah, bai'un inah. Yang kedua jual beli muzabanah dan pemberian pek rukhsah dalam praktik araya. Yang ketiga jual beli muhaqqalah. Muhaqqalah ni jual kita kata beras dalam tukar sama-sama jenis dia tak? Antara ada apa beras hak cabut ada selaput dia, hak tak cabut selaput. Yang keempat yang kita nak bincang ni jual beli daging dengan haiwan dah. Sama-sama jenis yang hampir sama lah, daging dengan haiwan ni yang boleh ke tidak dah. Tukar dua tu dah. Riwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahawa Rasulullah SAW melarang penjualan daging dengan haiwan. Hadis riwayat Malik dalam Muwatta, Ibn Abdul Bar berkata, saya tidak mengetahui hadis ini bersambung dengan salah satu bersih riwayat yang kuat dari Nabi SAW. Sanad terbaik yang mursal itu Sa'id bin Musayyab At-Tamhid. Dan Ibn Baghawi berkata hadis Ibn Musayyab maupun meskipun mursal tapi menjadi kuat kerana didukung oleh amalan para sahabat. Dan Syafi'i menganggap baik atas mursal Sa'id bin Musayyab syarh sunnah. Musayyab ni mursal yang kira apa? Mursal yang paling tinggi lah, mursal yang paling tinggi. Dan ulama kata kuat lah. Mursal dia tu walaupun tak sebut Nabi kata sahabat yang melalui Nabi tu, biasanya melalui tok tua dia tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Amr bin Abdul Bar berkata, kalau ulama berbeza pendapat mengenai hadis Ibn Musayyab dan maknanya. Kalau terima hadis pun maknanya pun dah. Imam Malik mengatakan yang dimaksudkan hadis ini adalah keharaman adanya selisih pengutamaan antara haiwan yang sejenisnya. Kita daging dengan haiwan sejenis lah dah. Daging lembu dengan lembu tukar itu lah masalahnya. Menurutnya jual beli tersebut dikategorikan muzabanah dan mengandungi unsur gharar. Pasalnya tidak diketahui apakah haiwan jual ini sama, lebih sedikit atau lebih banyak dari daging yang diberikan. Jadi payah nak tentu dah. Pakai baru tolong ni yang mudah jadi riba dah. Ini muzabanah kita bincang sebenarnya, iaitu barang yang tidak diketahui takarannya, timbangannya, hitungannya. Tukar benda bagi tak jelas lah, nak kira tu payah dah. Okey. Jadi situ pun masalah kita lah. Menjual daging dengan daging secara tafadul, melebihkan salah satunya tidak boleh. Tukar sama daging dah. Tak sama tak boleh. Demikian juga haiwan dengan daging, bila keduanya dari jenis yang sama dah. Menurutnya haiwan yang berjenis sama adalah unta, sapi, kambing, beberapa haiwan lain liar. Dan haiwan berkaki empat yang halal dimakan dagingnya. Semua haiwan ini menurut Imam Malik berjenis yang sama. Tidak boleh menjual daging haiwan dengan daging kecuali bila sepadan. Jadi ulama bahalah sama ada unta tu sama telah lah dah. Daging unta tukan unta. Tu jelas lah. Daging unta tukan lembu pun tak. Ada ulama kata tak boleh dah. Dia kira sejenis dah. Daging lembu tukan unta, daging lembu tukan kambing tak boleh dah. Semua daging unggas berikut merupakan kategori sejenisnya dah. Ni sama-sama kita kata daging sama kaki empat lah. Ni kalau burung sama-sama burung dengan ayam ke apa dah. Kategori daging unggas contohnya angsa, bebek, ayam, burung dara dan burung merpati, jenis burung lah. Daging burung-burung ini tidak boleh dijual belikan dengan samanya, tukar sama-samanya, kecuali bila sepadan, sama besar, sama berat dah. Ia juga boleh jual untuk kepentingan penelitian ulangnya. Tetapi Ibn Abdul Hakam mengatakan penjualan untuk kepentingan penelitian tidak boleh dilakukan kecuali dalam jumlah yang sedikit sekadar untuk penelitian. Adapun bila banyak maka tidak boleh kerana yang banyak tidak boleh diketahui. At-Tahim bitarbiyah Syekh Marawi. Cerita-cerita ni cerita zaman dulu dah. Biasa zaman dulu duit pun tak ada banyak dah. Jadi biasa berlaku ni pertukaran sama sukar gini lah.
Kerana bagi tak ada mana dah. Jadi bagi pula duit tak ada mana masa tu, duit tak ada mana dah. Jadi sekarang ni duit, banyak duit daripada bagi tu jadi lain lah. Jadi kuih becek lah, tukar-tukar bagi dah. Yang kelima, menjual barang dengan barang sejenis disertai tambahan atau dengan barang tidak sejenis secara nasiah. Ini cerita. Hak cerita barang sejenis lah. Tukar barang sejenis. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tabi'u dhahaba bil-dhahabi walal waraqi wal wariqa bil waraqi wal bil waraqi wal ruqiyah wal burra bil burri walal sya'ira bil sya'iri walal tamra bil tamri walal milha bil milhi illa sawa'an bi sawa'in 'aynan bi 'aynin yadan bi yadin walakin bi'u الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم وأما نسيئة فلا. Janganlah kalian menjual emas dengan emas, wang kertas dengan wang kertas, tukar sama-sama wang kertas, biji gandum dengan biji gandum. Dia jauh ni kata syair tu. Biji gandum biji gandum ya, syair ni dijauh telah gandum kasar dengan kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dan milh bil milh, kecuali kata sawa'an bi sawa'in, sama, ainan bi ainin, sejenis sama dah, ainan bi ainin, lepas tu yadan bi yadin, telah ainin bi ainin, sama setakar lah, sama juga dah. Yadan bi yadin maksudnya segera lah, yadan bi yadin segera. Yadan bi yadin segera maksudnya dalam satu majlis sekaligus. Pada siapa yang menambahi atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba. Akan tapi jualah emas dengan emas kertas. Emas dengan uang itu boleh tukar tak? Dan wang kertas dengan emas. Warq ni wang kertas lah. Kertas kita warq ni, tapi kertas. Tukar emas dengan uang boleh, dia kata. Wang kertas dengan emas, biji gandum dengan gandum kasar. Gandum kasar syair. Lepas tu gandum kasar dengan biji gandum. Kurma dengan garam. Dan garam dengan kurma secara serah terima, suka hati kalian dah. Serah terima sekarang ni, yadan biadin sekaligus tukar sekaligus. Sebagaimana sedangkan jika nasiah ditangguhkan, maka jangan. Wa amma nasiah fala. Jadi kita tak boleh tukar secara tangguh lah. Benda ni kena tukar bagi ribawi panggil ni, kena yadan biadin segera lah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ad-dinaru bid-dinari la fadla bainahuma wad-dirhamu bid-dirhami la fadla bainahuma. Tukarlah dinar dengan dinar tanpa ada kelebihan antara keduanya, serta dirham dengan dirham tanpa ada kelebihan antara keduanya. Menurut Muslim, nak tukar sama-sama banyaklah dah. Nak tukar 100, kena tukar 100 juga. Cuma beza duit lah dah. Iaitu kena hak ni 10 riyal banyak 10 kali, hak ni tukar 100 keping boleh lah tu, tapi tak boleh tangguh-tangguh. Nak tukar duit beli 10 riyal lepas ni, kena niat hutang lah, kena niat hutang lah. Tidak, itu adalah niat tukar kena sama, kena terus. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata, Bilal datang menghadap Nabi SAW dengan membawa kurma jenis barni, yakni kualiti bagus. Nabi SAW berkata kepadanya, di mari mana ini? Dia menjawab, tadinya saya memiliki kurma yang berkualiti rendah, dan saya menjualnya 2 sok dengan 1 sok yang bagus untuk sungguhan untuk Nabi SAW. Belum selesai berbicara, Nabi SAW pun menjela, Awah, ainul riba la taf'al, walakin idza aradta an tashtariya fabi' tamra bi bai'an akhara thumma ishtari. Ini adalah riba. Ini adalah riba. Janganlah engkau lakukan itu. Akan tapi jika engkau ingin membeli, maka jualah kurma mudah dulu dengan praktik jual beli yang lainnya. Lalu belilah kurma yang bagus itu dengan hasil penjualan kurma yang buruk itu. Hadis Bukhari Muslim. Jadi tak boleh tukar gitulah. Itu tukar
kurma hak molek, nah. Dan kurma hak kualiti rendah. Jadi 2 sok ni 2 kilo lah kita nak suruh mudah. 2 kilo. Hak tak molek tukar yang 1 sok hak molek dah. Dan 1 sok molek tu Nabi ke Nabi. Jadi Nabi kata tu riba dah. Tu riba. Tak boleh nak begitu dah. Ibn Adbar menjelaskan menurut sekelompok ulama, hadis ni hadis Abu Khuraim Muslim. Menurut Ibn Adbar menjelaskan menurut sekelompok ulama, riba dalam barang yang masih satu kategori atau jenis melalui 2 jalur iaitu nasak dan tafadhul. Dengan demikian salah satu barang dari ke-6 jenis di atas ini emas dan kertas. Syair ni nak gandum, kurma dan garam tidak boleh jual dengan sejenisnya kecuali diserah terimakan secara langsung. Tak sepadan berdasarkan ketetapan hadis di atas. Apabila jenisnya berbeza maka boleh tafadhul, ada kelebihan. Akan tetapi dalam hal ini tidak boleh menundakan pembayaran juga. Para ulama mengkiaskan barang-barang lain yang sama atau semakna dengan ke-6 jenis di atas. Rujuk lihat Tamhid bitartib Asy-Syaikh Al-Maghribi. Terkait hadis la tabi'u dhahaba bil-dhahabi, janganlah kalian menjual emas dengan emas. Imam Qawi berkomentar hadis tersebut memuatkan penjelasan tentang keharaman melakukan proses penambahan nilai dan penundaan pembayaran dalam kes tukar menukar barang jenis-jenis. Barang jenis ni kena sama asal, lepas tu kena segera sekali tu. Dalam satu majlis tak boleh berhutang ke apa dah. Hadis di atas juga memuat dalil bahawa apabila seorang menjual perhiasan dari emas dengan emas, maka hal itu tidak diperbolehkan. Kecuali apabila keduanya sama dalam timbangan yang sama berat dan tidak boleh meminta tambahan untuk upah jasa pembuatan perhiasan. Dah. Dengan demikian ia dinyatakan menjual emas dengan emas disertai tambahan juga. Kandungan dalil dalam hadis ini antara lain bahawa menjual harta riba dengan jenisnya sendiri dan keduanya, atau salah satunya disertai sesuatu yang lain yakni tambahan, misalnya menjual dirham dan satu baju dengan 2 dirham, atau dengan 1 dirham dan baju, hukumnya tidak boleh. Sebab ada dirham tu lah, nak tukar-tukar ni mesti baju-baju saja lah. Baju dengan dirham tak apa lah, baju cap pun dirham. Kerana perbezaan jenis pada salah satu barang yang diperjualbelikan mengharuskan pembahagian apa yang merupakan pembandingan keduanya dengan asumsi nilai, yang dengan harganya, dan ketika pembahagian inilah akan muncul fadl kelebihan. Perbezaan ini juga menimbulkan ketidakpastian mengenai kesetaraan barang pada saat transaksi dan ketidaktahuan akan kesetaraan dalam jual beli harta riba dengan barang yang sejenis sama saja dengan keyakinan adanya unsur perbezaan nilai dalam merosakkan jual beli. Pendapat ini dipilih oleh sebahagian sahabat Nabi SAW dan merupakan pendapat yang dianut oleh Syuraih, Ibn Sirin, Ibrahim An-Nakhai, Ibn Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Rujuk Syarh Sunnah. Dari keterangan di atas tidak diperkenankan menukar emas kuno dengan emas baru ditambah pemberian selisih nilai. Artinya jika seorang wanita memberikan 1 gram emas kuno kepada tukang emas dan ia meminta ganti menukarnya dengan emas baru ukuran 200 gram. 100 gram emas kuno ni kira ada nilai lah, antik. Dia pun nak jual mahal. Jual mahal ukuran 200 gram. Hak baru tukar. Ditambah selisih harganya, maka ini merupakan salah satu bentuk riba yang diharamkan juga. Walaupun emas tu lama jadi antik, jadi antik pun ada nilai tambahan, dia tak boleh juga dah pasal sama-sama emas. Syekh Utsaimin pernah ditanya mengenai masalah tersebut. Jawabnya, anda tidak boleh menukar emas kualiti rendah dengan emas kualiti bagus dan memberikan tambahan selisih harganya. Ini haram dan tidak boleh berdasarkan ketetapan riwayat dari dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Serta yang lainnya mengenai kisah Bilal, bahawa Bilal datang menghadap Nabi SAW membawa kurma jenis barni, jadi kurma kualiti bagus. Nabi SAW berkata kepadanya, dari mana ini? Bila menjawab tadinya, saya memiliki kurma yang kualiti rendah. Lalu saya menjualnya dengan 2 sok dengan harga 1 sok kurma bagus untuk suguhkan pada Nabi SAW. Bila selesai bicara, Nabi SAW langsung mencelanya. Awah la taf'al ainur riba ainur riba. Oh, jangan lakukan, ini adalah riba, ini adalah riba. Rasulullah SAW di sini menjelaskan bahawa tambahan untuk barang yang diharuskan sama kerana perbezaan sifat adalah esensi riba lah itu sendiri, dan hal itu tidak boleh dilakukan. Namun sebagaimana biasa, Rasulullah menunjukkan jalan yang diperbolehkan, iaitu dengan cara menjual emas yang berkualiti rendah dengan dirham dulu. Jual emas dengan dirham dulu, kena pegok dengan duit ke apa. Kemudian dirham tersebut dibelikan emas yang berkualiti baik. Berdasarkan ini kami katakan apabila seorang perempuan punya emas yang berkualiti rendah dan emas yang tidak digunakan lagi, maka hendaknya ia menjualnya di pasar. Kemudian tukar dengan dirham dapat digunakan untuk membeli emas yang berkualiti baik.
Hendaknya perempuan ini memilih jalan tunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni hak setengah ulama dia pakai, dia kata ni tidak jadi hilah ni. Hak ilah ni lah cara telah hak kita bincang ni sebenarnya. Tak apalah. Kesalahan-kesalahan rujuk ni fiqh al-fatwa al-buyu' karya Asyraf Abdul Maqsud. Kesalahan-kesalahan lain adalah jual beli emas dengan tempoh waktu dah. Beli emas tapi style butir, style tempoh dah. Bayar ansur dah. Padahal semestinya dengan juadan biadin, iaitu serah terima secara langsung dengan mengambil emas dan memberikan wang pembayarannya sekaligus dalam satu majlis. Walaupun mengambil emas dan membayar setengah harga atau masih ada pembayaran yang tersisa sekalipun kecil jumlahnya, yang diberikan sehari setelahnya atau beberapa hari kemudian secara ansur, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan sabda Nabi SAW. Bi'al dhahaba bil-dhahabi yadin biyadin kaifa syi'tum wa amma nasi'ah fala. Jualah emas dengan dirham diserah terimakan secara langsung sekamu ataupun adapun dengan cara nasiah tidak boleh. Apa kita bicara cara nasiah kan? Nasiah artinya menunda pembayaran. Itu maksud nasiah tu tunda bayaran itu tak boleh dah. Tidak diperbolehkan menjual emas dengan pembayaran berupa cek. Kerana cek bukanlah harga yang langsung dapat terima dipegang, melainkan hanya merupakan kertas dokumen pemindahan hak milik saja. Yang kena ada banyak proses lagi dah. Rujuk fiqh wal fatwa al-buyu' karya Asyraf Abdul Maqsud. Tidak boleh juga melakukan jual beli ke kurs mata wang dengan tempoh waktu dah. Sebab menunda pembayaran salah satunya termasuk riba nasiah, riba tangguh lah, riba bertangguh nasiah. Dan riba jenis ini diharamkan secara mutlak. Rujuk fatwa Lajnah Daimah lil Buhus al-Islamiyah wal Ifta. Tidak boleh pula menjual belikan wang mata wang sejenis dengan selisih kelebihan. Misalnya ada sebagian orang membeli 1000 wang kuno dengan 2000 mata wang sekarang. Pasal kira ada nilai antik ni. Dengan asumsi bahawa mata wang kuno tersebut sudah menjadi barang kuno dan antik bersejarah. Jual beli yang demikian hukumnya tidak boleh juga berdasarkan hadis di atas, ad-dinaru bid-dinari la fadla bainahuma. Dinar dengan dinar tanpa ada selisih kelebihan antara keduanya. Yes. Walaupun dinar lama dengan dinar baru ada pala raja lama ke apa dak. Kita boleh dia kena sama juga. Barang sejenis ketika diperjualbelikan satu sama lain mestilah diserah terimakan dan berjumlah sama. Pengertian ini tidak hanya terbatas pada mata wang kertas saja, kerana hukum ini juga berlaku pada setiap jenis ribawi berdasarkan keumuman dalil-dalil yang tidak dikemukakan di atas. Yang keenam, jual beli kali dengan kali hutang dengan hutang. Jual beli hutang dengan hutang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli kali dengan kali, ini hutang dengan hutang. Sanadnya dhaif lemah Hadir al-Hakim Daraqutni Al-Baihaqi Al-Tabrani dan Al-Kabir dan lainnya. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Bulughul Maram menyatakan bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ishaq dan Al-Bazar dengan sanad lemah dhaif. Lihat Talkhis Al-Habir nombor 1209 dan Irwa Al-Ghalil. Kendati hadis ini dhaif, namun para imam mazhab sepakat bahawa jual beli hutang dengan hutang tidak diperbolehkan dengan dalil umum lah. Berkenaan dengan hal tersebut, Imam Ahmad berkomentar dalam permasalahan ini tidak ada hadis dengan riwayat yang sahih, tapi para ulama berijma' bahawa jual beli hutang dengan hutang tidak boleh. Al-Takhis Al-Habir. Caranya lepas kita bicara. Hal senada dikemukakan oleh Ibn Munzir yang mengatakan kalangan ulama telah berijma' bahawa jual beli hutang dengan hutang tidak diperbolehkan. Rujuk al-ijma' karya Ibn Munzir dan Al-Bughni. Adapun yang dimaksudkan dengan jual beli jual beli hutang dengan hutang ini adalah menunda pembayaran dengan menunda pembayaran. Konkretnya seorang membeli sesuatu sampai waktu tertentu. Ketika waktu pembayaran tiba, ia tidak menemukan barang untuk melunasinya. Lalu ia berkata, jualah barang itu kepadaku dan beri aku waktu lagi. Dah. 2 kali berhutang. Nanti aku tambah sesuatu pembayarannya pula dah tambah lagi. Barang itu akhirnya dijual kepada orang tersebut tanpa ada proses serah terima pun. Al-Jihajah karya Ibn Asir. Bentuk jual beli ini haram berdasarkan ijma' umat Islam kerana mengandungi unsur riba yang diharamkan dan termasuk dalam kaedah berilah aku waktu lagi, aku akan menambah jumlah pembayarannya. Hutang tambah dah, bunga tambah dah. Namun jual beli yang hutang memiliki keanekaragaman model. Di antaranya ada yang boleh dan ada juga yang haram. Misalnya menjual hutang kepada orang lain dengan hutang maupun dengan barang. Model jual beli hutang ini tidak diperbolehkan lah. Persoalannya. Contoh kes si A mempunyai tanggungan hutang besar 100 sok gandum. Sebesar 100 sok gandum di tempat si B.
Lalu si B lalu menagih pada si B. Namun si B mengulur-ulurkan waktu. Lalu si berkata kepada si A, kami siap memberimu 100 dirham sebagai gantinya dan kami akan mengambilnya dari orang yang kamu tuntutnya, si B. Jual beli semacam ini hukumnya tidak boleh sekalipun misalnya jual beli barang dengan barang. Orang suka sakak C ni, wajak ke si A. A ni tuntut hutang dengan B lah. Nah, lepas tu dia telah si beri 100 dirham sebagai gantinya. Dan dia kata dia akan ambil lah. Dia kata biarlah saya ambil daripada si B. Dia kata boleh juga ni nak. Dia kata boleh juga ni. Seandainya kata kepada orang yang mempunyai 100 sok dalam tanggungan si fulan, kami akan berimu 100 riyal sebagai gantinya dan kami boleh mengambilnya kontang. Jual beli semacam ini hukumnya tidak boleh kerana mirip dengan jual beli yang barangnya tidak boleh diserah terimakan juga. Bila demikian keadaannya, maka jual beli tersebut mengandungi unsur gharar. Kerana terkadang orang dituntut membayar hutangnya secara penuh tidak mahu membayarkannya, sehingga jual beli ini tidak sah. Namun seandainya orang yang membeli hutang si fulan mampu mengambil barang tersebut, misalnya orang yang punya kekuasaan, sehingga mampu mengambil harta yang ada dalam tanggungan seorang dalam waktu seketika, maka pendapat yang sahih menyatakan jual beli ini boleh. Kerana alasan elak kerana larangan jual beli barang yang masih dalam tanggungan semata-mata khawatir gharar dan tidak terima barang, dan jika elak ini tidak ada, maka ma'lul akibat dan hukumnya juga tidak ada. Akan tetapi jika kita menyatakan boleh seandainya orang yang menagih mampu mengambilnya, maka orang yang ditagih mesti terlebih dahulu mengakui hutangnya. Apabila ia tidak mengakui, kemudian ada orang datang dan berkata, saya ingin membeli wang fulan yang ada padamu, tapi tetap saja ingkar dan tidak mengakui, bahkan ia malah berkata, aku bertaruh, kemudian aku membelinya dan menuntutnya di hadapan hakim, maka hukum tidak boleh kerana hal itu sudah merupakan pertaruhannya. Namun sebatas pembicaraan kami tentang hukum penjual yang menjual hutang yang masih dalam tanggungan seorang yang mahu mengakui hutangnya kepada orang yang mampu menarik hutang tersebut, maka menurut pendapat yang benar hukumnya boleh. Dia kata boleh ambil bahagian kan nak hutang. Dia ambil bahagian tak bayar gitulah hutangnya. Lepas tu orang kita minta piti macam-macam alasan dia. Lepas tu orang si ni, orang suka sakap mari, kata nak tolong bayar aku kan. Lepas tu dia tuntut hutang dengan orang ni pula. Dia kata boleh dah. Kecuali saat ni lah dia kata boleh ambil bahagian kan, boleh menguasai bahagian. Model jual beli hutang lainnya adalah menjual hutang kepada orang yang memiliki tanggungan hutangnya. Contohnya saya menagih piutang 100 sok, 100 riyal lah kita kata dah, kepada seorang. Namun ia datang kepada saya dan berkata, saya tidak mempunyai gandum, tapi sebagai gantinya saya akan memberimu 200 riyal. 100 sok ni, 100 sok gandum. Dan lepas tu tak ada gandum tu nak bayar, nak tukar, nak bayar, nak beri 200 riyal. Ini merupakan transaksi jual beli hutang dengan hutang yang masih perlu dirincikan. Jika ia menjual dengan harga pada waktu itu, maka tidaklah mengapa. Namun jika ia menjual dengan harga lebih tinggi, maka tidak boleh. Kalau harga yang serupa dengan harga asal, tak apa. Tapi kalau naik go, kes lama tu yang naik go jadi macam riba juga. Walaupun dia tukar dengan duit, tak boleh lah kalau lebih daripada harga semasa, harga biasa dia. Dalilnya adalah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami menjual unta dengan harga seberapa dirham. Kemudian sebagai gantinya kami ambil berapa dinar. Lalu kami jual dinar-dinar itu, dan sebagai gantinya kami ambil berapa dirham. Kami lantas menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la ba'sa an ta'khudha bisi'ri yaumiha ma lam taftariqa bainakuma syai'un. Tiada masalah jika kamu mengambilnya dengan harga waktu itu selama kalian belum berpisah dan masih ada sesuatu di antara kalian. Jadi sekarang ni ia bukan sekali proses lain lah. Mula jual hutang dengan berapa dinar, kemudian ambil berapa dinar tu, kan jual dinar tu ganti dengan dirham. Jadi benda tu benda asing tak apalah katalah. Cumanya kena buat segera lah, tak boleh tukar dalam tangguh secara brutal, tak boleh ni. Di sini hadis ni hadis hasan dari Ahmad, Abu Daud dan lainnya. Dari sini Nabi SAW mensyaratkan dua hal. Pertama, mengambilnya dengan harga yang berlaku pada waktu itu. Itu pertama dah.
Tak boleh tambahlah harga dia. Kedua, penjual dan pembeli tidak berpisah selama antara keduanya masih terdapat suatu. Alasan ilak syarat pertama adalah kerana apabila ia mengambilnya dengan harga yang lebih tinggi, maka ia berarti telah mengambil keuntungan pada barang yang belum masuk dalam tanggungannya. Padahal Nabi SAW melarang mengambil untung pada barang yang belum masuk dalam tanggungannya. Hadis sahih dari Ahmad, Abu Daud dan lainnya. Contoh satu dinar nilainya sama dengan 10 dirham. Kemudian seorang berkata, akan ambil 1 dinarmu dengan 11 dirham. Ini hukumnya tidak boleh kerana orang yang mengambil 11 dirham sebagai penukar 1 dinar mendapat untung 1 dirham. Dengan demikian ia mendapat untung dari barang yang belum masuk dalam tanggungannya. Kedinannya ini adalah dalam tanggungan orang yang masih memiliki tanggungan dan ia belum mengunjungi atau bertemu dengannya hingga saat ini. Jadi, erti mengambil untung pada barang yang belum masuk dalam tanggungannya, iaitu penjual menjual barang dagangan yang telah dibeli, namun ia belum menerimanya secara utuh. Orang tersebut tidak boleh menjualnya sampai ia menerimanya secara utuh dan barang tersebut beliau dinyatakan berada dalam tanggungannya. Tukar dah, boleh ke tangan dia. Dah. Adapun alasan syarat kedua adalah kerana ia akan menukar dinar itu dengan berapa dirham. Dan penjualan dinar mestilah melalui surah terima secara langsung dan di tempat berlangsungnya transaksi itu juga. Saat itu seandainya ia belum menerimanya, tentu akadnya batal dah. Demikian juga seandainya ia menjual dinar dengan dirham dan belum diterima. Lihat syarah nanti ni. Jadi benda ni kena terima teguh baru tu iaitu jadi menjadi nah ni dah. Sebabnya tangan ke tangan sekali secara teguh kerana benda ni barang ribawi tak boleh tangguh dah. Ringkasnya, hukum asal jual beli hutang dengan model penukaran wang dengan wang exchange adalah tidak boleh kerana cenderung menyebabkan riba. Adapun jual beli selain dalam bentuk penukaran wang, saraf dan salam masih perlu dirinci sebagaimana berikutnya. Apabila jual beli hutang ini berasal dari orang yang berhutang itu sendiri, maka dalam banyak bentuknya hukumnya boleh kerana ada pihak yang menerima. Apabila selain orang yang berhutang, maka hukumnya ada dua. Jika dengan harga barang itu sendiri, maka dalam banyak bentuk hukumnya boleh dengan syarat hutangnya ditetapkan. Dan orang berhutang dalam keadaan mampu dan mengakui agar memungkinkan serah terima serta tidak mengandungi unsur gharar dan darar. Biar jelas lah. Kalau tak jelas tu tak sini. Ambil hutang dengan jelas berapa nak tangguh ni. Jika dengan hutang, maka dalam banyak bentuk hukumnya tidak boleh kerana mengandungi unsur gharar dan jahalah. Kalau harga barang tak boleh bayar tak apa ni. Kalau hutang tak boleh. Gitulah. Kerana mengandungi unsur gharar dan jahalah serta adanya larangan jual beli hutang dengan hutang. Kalau dia kata nak tolong bayar harga barang tu boleh lah dah. Tapi kena jelas lah berapa harga barang dah. Tapi kalau nak bayar hutang, tak boleh lah nak tolong bayar hutang dia ni. Pasal hutang ni barang tak jelas dah. Wallahualam lah. Gitulah kira dah. Yang ketujuh, dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Ada dua akad, dua perjanjian dalam satu perjanjian tak boleh lah. Apakah jual beli jenis ini dapat dikategorikan sebagai jual beli dengan sistem kredit? Sistem hutang ni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW melarang dua transaksi jual beli dengan satu transaksi jual beli. Dua akad perjanjian, dua dalam satu transaksi jual beli dah. Kita hadis hasan dari Tirmizi dan lainnya lihat Al-Ghazali. Kita akan tengoklah penjelasan lepas ni. Diriwayatkan juga darinya ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma aw riba." Siapa yang menjual dengan dua transaksi, dua perjanjian, dua jual beli dah. Dengan dua jual beli dalam satu jual beli, maka ia boleh memilih antara mengambil harga terendah di antara kedua harga yang ditawarkan atau terjebak dalam riba. Hadis hasan dari Abu Daud dan lainnya lihat riwayat Al-Ghazali. Jadi lepas ni kita tengok contoh. Para ulama berbeza pendapat dalam memaknai dua transaksi jual beli dalam satu transaksi dah. At-Tirmizi mengatakan bahawa hal ini diserahkan pada kalangan ulama lah. Sebagai ulama menafsiri dua transaksi jual beli dalam satu transaksi sebagai model transaksi di mana penjual berkata, ni tengok contohnya. Saya jual baju ini seharga 10 jika dibayar tunai dan seharga 20 jika pembayarannya ditunda. Ini dua transaksi kata. Dan penjual berpisah dengan pembeli tanpa menentukan sesuatu dari kedua pola jual beli ini. Ini masalah dah. Dia bukan pilih, kalau pilih tak apa. Dia pakai tak jelas mana dia pilih. Adapun jika penjual berpisah seraya menentukan salah satu di antara kedua pola jual beli ini, maka tidak mengapa boleh. Dia kata saya nak pilih bayar cash, tunai, bayar murah lah.
10 riyal, 10 riyal ada nak, 10 RM, 10 ada. Ringgit Malaysia 10. Tapi kalau bayar tunda, bayar ansur 20 ringgit je raya. Saya nak pilih hak ni. Hak tunda. Tak apalah. Tapi tak boleh kata tak jelas, kena jelas. Sementara Asy-Syafi'i mengertikan pengertian lain yang terkandung dalam larangan Nabi SAW. Atas dua transaksi, dalam satu transaksi jual beli dengan perkataan penjual, saya jual rumahku ini kepadamu seharga sekian, tetapi kamu mestilah menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian pula. Apabila budakmu menjadi milikku, maka rumahku menjadi milikmu. Oh, dia kata gitu. Dia ada dua kargo sekejap. Dia tidak selesai selesai dah. Penjual ini lantas berpisah dengan pembelian tanpa menentukan harga yang jelas, dan setiap budak yang bertransaksi tidak tahu apa yang akan terjadi dengan akad perjanjian jual beli ini. Dia tak jelas lah. Dia kena selesai selesai. Jual budak sudah, jual rumah. Lepas tu baru jual rumah. Jangan nak main dua kargo dari satu perjanjian lah. Sunan At-Tirmizi setelah Sunan At-Tirmizi lah. Mengenai mengambil hadis man ba'a bi'atani fi bi'atin falahu aw kasuhuma aw riba, barang siapa yang menjual dengan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli, maka ia boleh memilih antara mengambil harga terendah di antara kedua harga yang ditawarkan atau terjebak dalam riba. Al-Khattabi mengatakan dalam Ma'alimus Sanad, saya tidak mengetahui ada kalangan ulama yang memahami hadis ini secara tekstual, secara zahir saja, atau mengesahkan jual beli dengan harga terendah dari dua harga saja. Kecuali riwayat yang konon diceritakan dari Al-Auza'i, dan pendapat tersebut jelas rosak. Kerana perjanjian jual beli ini mengandungi unsur gharar dan jahalah ketidaktentuan, itu masalah lah. Asy-Syaukani memberikan tanggapan atas komentar ini dalam Nailul Awtar. Tidak diragukan lagi bahawa apa yang disabdakan Rasulullah SAW merupakan arti tekstual hadis, kerana penetapan harga terendah pada penjual menuntut sahnya jual beli tersebut. Kalau kita kira tak ada lah, antara banyak ansur 20 riyal atau 2,000 atau bayar cash 1,000 kononnya. Jika asal dia kena pilih hak terendah kalau pilih ataupun dia kena bayar 1,000 lah, selesai masalah. Kalau tak kecek banyak, kalau tidak kena bayar. Saya nak bayar terus 1,000 ataupun saya nak bayar ansur anda bayar, saya nak pilih hak bayar ansur jadi buat akad tu jadi seolah yang akad ansur saja. Tak fikir pasal akad bayar cash lah. Maksudnya tak ada dalam perjanjian lah. Kena jelas. Tidak tak? Asal-asal je. Untuk selamat tak? Jelas tak? Kira ambil terendah lah tak? Ada tambahan lah dia. Tambahan jadi riba kalau dalam masuk macam hotel tak? Hotel tambahan jadi riba. Oleh sebab itu untuk nampak macam hotel, seolah hanya ada satu akad perjanjian lah. Al-Khattabi menanggapi balik sanggahan tersebut dalam Ma'alimus Sunan. Ia berkata justru yang masyhur dari Abu Hurairah dalam kes ini adalah riwayatnya mengenai larangan Nabi SAW terhadap dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Sedangkan versi riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud, barang siapa yang menjual dengan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli, maka ia boleh memilih antara mengambil harga terendah di antara kedua harga yang ditawarkan atau terjebak dalam riba. Maksudnya itulah persoalan kita ayat. Mungkin maksudnya berkaitan dengan hukum sesuatu itu sendiri, seolah-olah penjual meminjami pembeli 1 dinar untuk 2 tahapan pembayaran dalam tempoh 1 bulan. Jadi jual beli ini adalah jual beli kedua yang memasuki jual beli pertama, sehingga terjadi 2 transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Kedua transaksi ini dikembalikan pada harga terendah, iaitu harga asal. Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi melakukan transaksi kedua, sebelum kedua saling menerima hasil jual beli pertama, berarti keduanya melakukan riba. Jadi dia jadi riba, jadi macam hotel pula dah. Tambah hotel lah kalau tak nak cara transaksi ni. Okey, selanjutnya ia memaparkan terkait dengan model dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW. Berkembang dua pendapat dalam menafsirkannya. Pertama, penjual berkata, saya jual baju ini kepadamu dengan harga 10 dinar. Jika dibayar tunai, dan seharga 15 dinar jika pembayaran ditunda. Jika jual beli tidak diperbolehkan kerana penjual tidak mengetahui mana dari kedua harga yang akan dipilih oleh pembeli, sehingga transaksi dapat dilangsungkan. Dan manakala harga tidak diketahui, tidak jelas, maka jual belinya automatik batal. Selagi tak pilih hak mana sesuai adalah secara tu je riwayat, maka tak jadi jual beli lagi lah. Kalau dia bayar terus pun dia jadi riba. Jadi hari kena ayat saya nak bayar cash. Okey, baru yang disebut mula akad. Jadi awak kena bayar goni dengan harga 1,000 dah contohnya, harga 10 dinar. Jadi baru bayar terus.
Ataupun dia kata saya nak bayar ansuran nak. Lepas tu okey, kita buat ni, kita buat akad perjanjian. Jadi saya jual kau ni dengan harga 20 riyal. Jadi soal tak ada berlaku perjanjian yang dua-dua ni dah. Dalam bentuk kedua pula, penjual berkata, aku jual budak ini kepadamu seharga 20 dinar jika kamu menjual budak perempuanmu kepadaku dengan seharga 10 dinar. Dia ada dua kali, sepatutnya kena sesar-sesar dah. Jual beli ini dianggap rosak juga kerana menghargai budaknya 20 dinar dan mensyaratkan kepada pembeli untuk menjual budak perempuannya seharga 10 dinar. Ada dua syarat sini. Beli-beli ni kena sesar-sesar sajalah. Dalam hal ini ia tidak memaksa pembeli. Apabila ia memaksa pembeli, maka sebahagian harganya gugur. Apabila sebahagian harganya gugur, maka sisa harganya menjadi tidak diketahui. Perkataan berikut kategorinya sama dengan yang kedua. Aku menjual budak ini kepadamu seharga 2 dinar jika kamu beriku 20 dirham sebagai ganti 1 dinarnya. Adapun jika ia menjual dua barang kepada pembeli dengan harga yang sama, misalnya rumah dan baju atau budak dan baju, maka jual beli tersebut ini boleh dan tidak dikategorikan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Tapi kalau benda ni dia bukan tu dah. Dia tukar rumah dengan baju atau budak dengan baju, dia pilih salah satu dah. Ini bukanlah dua transaksi dah, pasal dia kata atau dah. Atau ni pilih lah, dia kena pilih salah satu dah. Melainkan satu transaksi yang menggambarkan dua barang dengan harga yang jelas. Sedangkan akad dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli berdasarkan dua pendapat yang telah kami tuturkan menurut kebanyakan kalangan ulama fiqh lah rosak. Jadi tak jelas lah macam tadi, tak jelas mana tunai ke cash ke bayar ansuran ke ataupun tak jelas antara jual budak ni. Dia ada syarat, dua syarat ni. Ada syarat-syarat tu. Dia jadi tak jelasnya. Nak pilih kat mana dah. Nilai dia pun jadi tak jelas ni. Jadi molek ni jual sosok dia, jual sosok ni. Terkait dengan sabda Nabi SAW, maka baginya harga terendah dari dua harga. Asy-Syaukani berkomentar, sabda Nabi SAW ini menunjukkan bahawa penjual menjual satu barang dengan dua pola jual beli. Pertama dengan harga lebih rendah dan kedua dengan harga lebih tinggi. Dalam mentafsiri sabda Nabi SAW ini, ada yang berpendapat bahawa seorang penjual meminjami pembeli 1 dinar untuk satu kofis gandum dengan tempoh pembayaran sampai 1 bulan. Ketika waktu pembayaran tiba dan penjual menuntutnya untuk memberikan gandum, pembeli berkata, jualah kepadaku satu kofis ini sarang lebah yang ada padamu dengan tempoh pembayaran sampai 2 bulan dengan 2 kofis. Jual beli ini mempunyai dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Kalau jual beli kedua memasuki jual beli pertama, sehingga harga terendah dikembalikan pada penjual, iaitu harga yang pertama saja. Ceritanya hak ni ya lepas beli, lepas tu nak beli pula. Tak selesai lagi bayar rehat pertama. Janji jual lain pula. Nah, dia ada dua gabung ni tak selesai. Tak selesai lah. Jadi tak boleh lah biar selesai jual belinya. Demikian keterangan dalam syarah As-Sunan karya Ibn Ruslan. Rujuk Ma'alim As-Sunan karya Al-Khattabi yang terdapat dalam catatan kaki Sunan Abu Daud. Naulul Autar karya Asy-Syaukani, Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Daud, dan Ardah Al-Ahwazi karya Ibn Arabi dah. Jadi kata kalangan mazhab Hanbali menafsirkan sabda Nabi SAW di atas dengan penjelasan bahawa salah satu yang bertransaksi itu mensyaratkan transaksi lain kepada pihak lain seperti salaf dan qirat. Salaf dan qirat. Salaf ni berkali tempoh dah, qirat ni macam pinjam ni. Jual beli dan sewa, perkongsian dan sebagainya. Maksudnya ada dua cargo dah. Jadi pening nak pilih mana satu dah. Misalnya perkataan penjual kepada pembeli, aku jual barang ini seharga sekian jika kamu mahu menyewakan rumahmu kepadaku dengan harga sekian. Tambah benda lain pula. Bukan sesar-sesar. Dan contoh lainnya, syarat ini menurut mereka membatalkan transaksi jual beli sejak asal lagi tak jadi kerja dah. Kerana ada syarat tambah. Hukum jual beli ini batal kerana jika syaratnya telah rosak, maka wajib mengembalikan harga pembayaran yang sebanding dengan barang yang akan dijual. Kena beli batal balik. Tapi tidak. Padahal barang yang dimasukkan dalam perkara ini belum jelas, sehingga harga pembayarannya pun tidak diketahui pula. Yang ini tidak jelas juga. Jadi hak mana son tu tak? Jadi pening ya. Bayar mana dah? Ada syarat lain pula dah. Siapa dia bayar ke siapa dia? Jadi tak jelas. Ini tak sesat. Sebagai ulama menafsirkan sabda Nabi SAW tersebut dengan perkataan penjual kepada pembeli, aku jual barang ini seharga 2,000 jika pembayarannya ditunda, dan 1,000 jika pembayarannya kontang. Terserah mana di antara kedua jual beli ini yang kamu suka.
Dia kata gitu lah. Sementara itu Ibn Qayyim mengatakan penjelasan dua pola jual beli satu barang tertentu adalah penjual menjual barang kepada pembeli seharga 100 jika pembayarannya ditunda dan 80 jika pembayarannya dibayar tunai. Bila penjual melakukan jual beli semacam ini, maka ia telah melakukan dua pola jual beli daripada satu barang tertentu. Jika ia mengambil harga yang lebih besar, ia telah mengambil riba. Jika ia mengambil harga yang lebih kecil, ia mengambil harga terendah. Hal ini akan banyak mengantarkan pada praktik riba. Inilah pengertian sesuai hadis di atas. Kerana apabila maksudnya adalah jual beli dirham secara tunai dengan dirham secara kredit, maka penjual hanya berhak mendapatkan modalnya saja, iaitu harga terendah. Jika ia mengambil modalnya, maka ia mengambil harga terendah. Bila ia mengambil harga yang lebih besar, maka ia mengambil kelebihan riba pula. Dengan demikian, ia tidak boleh menghindar dari harga terendah atau dari riba. Hadis ini tidak mengandungi makna selain ini. Adapun bila pembeli mengambilnya dengan harga 100 secara kredit dan 80 secara tunai, maka kes ini tidak mengandungi unsur riba dan jahalah. Akan tetapi penjual hanya memberi kebebasan pada pembeli untuk memilih dua harga yang diinginkannya sahaja. Jadi kena pilih secara jelas. Yang penting jangan tak jelas tu je ada. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan jual beli yang masuk dalam larangan Nabi SAW mengenai dua pola jual beli pada satu barang tertentu adalah jual beli inah. Wa matiba'in inah. Dan sebaliknya kerana mengandungi bahaya riba dan tipu daya yang mengundang perbuatan riba. Adapun penafsiran hadis dengan perkataan aku jual unta ini kepadamu seharga 100 jika kamu menjual kambingku kepadaku seharga 10. Tidak masuk dalam pola jual beli pada satu barang kerana tidak mengandung unsur riba, melainkan memberikan kebebasan untuk memilih. Pula dah. Rujuk Tadil Hakam min Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Jadi gitulah yang pentingnya ketidakjelasan qara tu masalahnya. Kalau jelas tak apa dah. Kalau main syarat tambahan tu kalau timbul keraguan jadi pening, jadi tak nampak. Nak jual gapo sebenarnya nak? Mu nak jual ke aku nak jual dah. Syarat-syarat tambahan tu yang boleh menyebabkan ketidakpuasan hati mungkin berlaku. Jadi tak sanggup buat lah. Hak maksudnya kalau kita buat satu perkara khusus lah. Nah, kalau boleh tak? Buat suku-suku bayar ansuran kedai ni. Maksudnya contoh kedai 2 pintu dah. So pintu ni untuk bayar tunai. Pintu kedua ni bayar panggil bayar ansuran dah. Jadi mahal sikit. Jadi seolah bagai lain dah. Itu lebih baik lagi kira-kira dah. Walaupun benda tu sama. Untuk menguraikan benda khilaf dah. Apapun yang pentingnya. Kalau jelas sampai tidak ada keraguan. Dan orang faham molek. Dan bayar itu. Bukan nampak kelebihan lah. Maksudnya satu akad. Satu perjanjian sebenarnya. Kalau dipilih dan dibuat perjanjian baru. Dia tidak guna hak perjanjian atau-atau tu dah. Dia kena pilih so. Jadi lepas tu dia kata ni. Saya jual awak dengan harga ansuran gini. Walaupun lebih, tapi dia telah jelas. Dia guna satu perjanjian saja. Oh, tidak timbul masalah. Wallahu alam. Kita sudahi dengan subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.